لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Kita akan membaca sedikit riwayat hidup Sultanul Arifin Said Ismail Pulau Besar, yang mana ini telah dihimpunkan oleh yang dihormati Pendeta Maulana Muhyiddin bin Bakar As-Safi, yang mana dia mengambil daripada nukilan yang dihormati Pendeta Maulana Abdul Rahman Balangkoti Kerala pada 10 Muharram 1376 Hijrah, yang mana menurut sebuah kitab Arab yang berjudul Maulidul Tuhfatul Abrar fi Manaqib Ahli Pulau Besar, telah menceritakan tentang persemadian Said Sadat Sultanul Arifin Al-Syekh Said Ismail radhiyallahu an, saudara beliau yang bernama Syekh Said Ibrahim Ibn Abdul Qadir radhiyallahu an, dan tuan guru beliau yang bernama Syekh Yusuf As-Siddiq radhiyallahu an, serta beberapa lagi orang yang soleh. Ramai orang dari serata Malaysia, Singapura dan lain-lain negara telah datang ke Pulau Besar untuk menziarahi tempat persemadian mereka. Jadi untuk memperluaskan pengetahuan orang ramai tentang peristiwa ini, saya telah mengambil inisiatif untuk menterjemahkan kitab Arab ini ke dalam bahasa Malaysia dan Tamil. InsyaAllah semoga Allah akan memberkati usaha seterusnya penterjemahan kitab ini ke dalam bahasa Inggeris. Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui keistimewaan para wali yang bersemadi di sini dan sifat-sifat mulia mereka yang telah menyebabkan mereka disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat mulia mereka dapat dijadikan sebagai contoh tauladan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa para aulia. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam usaha menterjemahkan buku ini ke dalam bahasa Malaysia, iaitu saudara Habib Muhammad Kuala Lumpur, saudari Rajulah Bibi binti Abdullah Butterworth, Yang Mulia Ustaz Maulana Maulawi Al-Haj Muhammad Saleh Rahmani Devbanti Kelang. Tidak dilupakan juga dermawan yang telah menanggung sepenuhnya kos percetakan buku ini, iaitu hamba Allah Dr. KP Abdul Rahim PPN, pemilik KO Pir Muhammad and Company di nombor 20 Lebuh Ampang, Kuala Lumpur. Ya Allah, cucurilah rahmatmu ke atas kami seperti mana engkau telah mencucuri rahmatmu ke atas orang-orang beriman sebelum kami. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Nukilan pejuang Islam Maulana Maulawi Haji Muhammad Sultan Majidi. Pengenalan daripada penulis Maulidul Tuhfatul Abrar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sempurna sifatnya, yang Maha Kuasa, yang mencipta manusia dengan sifat-sifat yang sempurna, yang telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruhnya, yang telah menyucikan keluarga Nabi SAW dari segala kekurangan, dan doa yang menjadikan umat Nabi SAW yang terpuji, sebagaimana Allah telah memilih ulama-ulama yang dikasihinya untuk menjadikan dan mengekalkan Islam sebagai sinar agama yang suci, yang telah menyinari jiwa mereka dengan sinar kebijaksanaan dan menjadikan hidup orang-orang mengikut jejak langkah ulama ini bahagia, dan telah memberikan kepada mereka sifat yang terpuji. Dengan sifat-sifat yang telah dinyatakan tadi, berbagai kesulitan, halangan, kekeliruan, medan pertempuran dan sebagainya telah berlaku dalam perjalanan dunia. Semoga Allah mengurniakan kepada beliau gelaran kesucian ilahi, dan semoga air yang mengalir di laman syurga dengan sebab sifat-sifat luar biasa beliau mengurniakan berkat kepada kita.
Menyatakan salasilah keturunan Nabi merupakan pembuka doa dalam sembahyang, dalam menyatakan memberitakan tentang orang-orang yang soleh. Ini kesilapan-kesilapan kecil yang kita lakukan akan dimaafkan. Berdasarkan prinsip inilah saya telah memetik beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Sultanul Arifin dalam buku ini. Semoga mendapat restu beliau dan untuk mengikut jejak langkah beliau supaya di akhirat kelak kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, dan semoga ianya dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji bagi Allah. Mereka telah mendahului yang lain dalam perkara-perkara, adalah mereka yang telah hampir kepada Tuhan mereka. Sultan Arifin mempunyai keimanan yang mendalam terhadap Tuhan. Daripada surah Yunus ayat 62 yang bermaksud, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tiada ketakutan terhadap mereka dan tiada pula mereka berduka cita. Berdasarkan kepada surah ini, begitulah juga tingginya keimanan Sultanul Arifin. Mengikut surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud, Allah hanya menghendaki supaya dia menghilangkan kekotoran dosa daripadamu, hai ahli rumah, dan supaya dia membersihkan kamu sebersih-bersihnya, yang merujuk kepada Ahlul Bait. Oleh kerana Sultanul Arifin adalah dari keturunan Nabi SAW, maka beliau telah muncul sebagai seorang yang alim. Dari surah Taha 109 yang bermaksud, pada hari itu tiada bermanfaat pertolongan kecuali orang yang telah diizinkan oleh Yang Maha Pengasih dan disukai perkataannya. Sejajar dengan maksud surah di atas, beliau telah memperolehi kasih sayang Allah dengan banyaknya. Mengikut hadis Nabi SAW, sekiranya salah seorang dari ahli keluarga aku mendapati membenci saudaranya, maka mereka itu tidak layak untuk mendapat syafaatku. Hanya pengkhianat atau orang-orang munafik, orang-orang kafir sahaja, mereka adalah ahli neraka. Dan kemurkaan Tuhan akan menimpa mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap ahli keluargaku. Sekiranya mereka menghina ahli keluargaku, mereka akan dijauhkan dari berkat Allah dan lebih-lebih lagi akan dianggap sebagai murtad. Mengikut hadis di atas, sesiapa yang menyintai keturunan Nabi akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Golongan mereka yang membenci keturunan Nabi SAW adalah tanda orang pengkhianat dan kafir. Orang yang demikian kita hendaklah berfikir dari mengikutinya. Tambahan pula, mengikut Imam Syafi'i, wajib menghormati keturunan atau keluarga Nabi SAW mengikut pendapat Said Jalil Said Ismail radhiyallahu anhu. Oleh kerana Sultanul Arifin adalah keturunan Nabi SAW, maka beliau berhak mendapat penghormatan daripada kita. Orang-orang yang beragama Islam, malah bukan Islam, dari berbagai tempat telah datang individu dan berkumpulan untuk menziarahi makam beliau di Pulau Besar, Melaka. Sultanul Arifin adalah seorang yang mahir dalam ilmu syariat, tarikat, makrifat dan hakikat, dan beliau adalah seorang yang ikhlas kerana beliau telah mengorbankan diri untuk Allah dan agamanya. Dan beliau juga telah dikenali sebagai keturunan Sultanul Arifin adalah dari Sayyidina Rasulullah SAW, menerusi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menerusi Sayyid Imam Hasan radhiyallahu anhu, kemudian menerusi Sayyid Al-Hasan Al-Musanna radhiyallahu anhu, menerusi Sayyid Abdullah Al-Makhli radhiyallahu anhu, menerusi Sayyid Musa Al-Juni, menerusi Sayyid Abdullah As-Sani, menerusi Sayyid Musa As-Sani, menerusi Sayyid Daud, menerusi Said Muhammad Ruhi, menerusi Said Yahya Al-Jahid, menerusi Said Abdullah Al-Hambali, menerusi Said Abu Salih Musa Jan Kardosti, menerusi Said Syekh Gausul Azam Qutbul Aqtab Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan menerusi Said Saleh, menerusi Said Abdul Jabbar, menerusi Said Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhum, dan sampai menerusi kepada Sultanul Arifin Syekh Said Ismail Pulau Besar. Nama-nama yang tersebut di atas adalah keturunan Nabi SAW dan oleh yang demikian mereka wajib dikasihi. Sultanul Arifin Said Ismail telah dilahirkan pada 17 hari bulan Rabiul Awal tahun 867 Hijrah di antara waktu solat Maghrib dan Isyak di Baghdad. Hasil dari perkahwinan Said Syekh masih sama 116 kali dilahirkan.
Ismail yang luar biasa itu, masyarakat kagum dan telah mengasihi beliau. Pada hari tersebut mereka pun telah mula berpuasa. Ketika berumur 7 tahun, pada bulan Ramadan beliau telah bersama-sama dengan keluarga telah menziarahi Mekah. Mereka ke Mekah untuk menudahkan puasa dan menyempurnakan. Masya Allah, wali kutub Ariel. Mereka telah menziarahi Madinah. Ketika menziarahi makam Nabi SAW, perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam yang diberitakan tidak berlaku, dan mereka berdoa kepada Allah supaya perkara tersebut tidak berlaku. Lompat. Pada ketika itu kedengaran Tak ada apa. Rasulullah Syarif makam Nabi SAW seperti itu. Pulau Jawi di sana akan terdapat saudara dan pengikut-pengikutnya. Setelah kembali dari Baghdad, Iraq, Said Ismail telah dibesarkan dengan sikap yang terpuji. Beliau membina hidupnya dan atas lunas-lunas kehidupan orang-orang yang alim dan soleh. Beliau telah muncul sebagai seorang alim setelah mempelajari kesucian dan ilmu Islam. Beliau juga merupakan seorang al-hafiz, orang yang selalu berdoa kepada Allah, rela mengorbankan dirinya kepada Allah secara semula jadi, orang yang menyebarkan hukum-hukum Islam. Akhirnya tidak lama kemudian, pada satu hari telah diilhamkan oleh Allah supaya berpisah dari keluarganya dan mengorbankan dirinya untuk agama Allah sebagai orang yang mematuhi makam moyangnya Nabi SAW dan keluarganya. Ketika berhadapan dengan makam Nabi SAW, kedengaran lagi suara, "Wahai anakku Ismail, Assalamualaikum, semoga kau mendapat petunjuk Allah. Kamu dan pengikut-pengikutmu pergilah ke Pulau Jawa. Sewaktu dalam perjalanan, hendaklah kamu hadapi segala dugaan dan cabaran dengan sabar. Di sana hendaklah kamu menyebarkan ajaranku kepada umat-umatku di sana. Ketika berangkat dari Baghdad, dapatkanlah restu dari moyang kamu, Said Ghausul A'zam Qutbul Aqtab Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani." Selepas itu beliau telah menziarahi puteri Rasulullah SAW Siti Fatimah radhiyallahu anha, dan beliau juga telah menziarahi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sewaktu beliau mengunjungi para sahabat Nabi SAW, beliau telah mempelajari berbagai-bagai ilmu. Ketika beliau menziarahi moyangnya Ghausul A'zam Qutbul Aqtab Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu di Baghdad, Allah telah mengurniakan ilmu batin di jiwa Said Ismail. Allah telah menunjukkan kepada beliau cara-cara menyedarkan masyarakat terhadap jalan Allah yang sebenarnya, dan supaya menjadi seorang yang pengasih dan bersimpati. Setelah mendapat petunjuk dan nasihat yang tersebut di atas, beliau telah memulakan perjalanannya bersama 16 orang pengikutnya. Di antara orang yang penting dalam kumpulan itu ialah gurunya Syekh Yusuf Siddiq dan saudaranya As-Said Ibrahim. Kumpulan ini yang memulakan perjalanan dari Baghdad dengan takbir dan talbiyah telah sampai ke satu pulau yang luasnya 6 batu persegi. Pulau tersebut terletak 5 batu dari kampung Umbai, iaitu sebuah kampung yang terletak 8 batu dari Melaka. Setelah kedengaran keistimewaan dan kebaikan Said Ismail, penduduk-penduduk sekitarnya telah mengunjungi beliau untuk memenuhi kehendak dan niat mereka ke pulau tersebut dengan menggunakan kapal dan perahu. Beberapa hari kemudian, sekumpulan 11 orang dari Syria telah menyertai kumpulan Said Ismail. Selepas itu seramai 13 orang dari Arab telah menyertai kumpulan itu. Sebulan kemudian 2 orang telah menyertai kumpulan itu, menjadikan ahli kumpulan itu seramai 43 orang. Terdapat sebuah bukit yang besar di pulau itu. Orang-orang Melayu menggelarkan pulau itu sebagai pulau besar. Ahli-ahli sains barat telah mencatatkan bahawa ketinggian bukit itu ialah 272 kaki. Penduduk sekitarnya sering mengunjungi Said Ismail untuk mempelajari keilmuan Islam dan mengikuti jejak langkah beliau. Semoga Allah memberi kita petunjuk untuk mengasihi Said Ismail dan mengikuti jejak langkah beliau, dan semoga menjadi pengikut-pengikutnya Allah di akhirat kelak. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-berkabilah agar kamu saling berkenalan. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Di antara ayat-ayat kekuasaannya ialah diciptakannya langit dan bumi dan perbezaan bahasa dan warnamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi sekalian alam. Ini bukan prinsip-prinsip dan teori-teori, melainkan keadaan yang berlaku. Islam telah tersebar di bahagian bumi yang luas, yang hampir mencakup semua bangsa dan semua warna. Sesungguhnya susunan Islam meresap tanpa mengira keturunan warna, keturunan bangsa, keturunan lapisan dan keturunan keluarga tidak menjadi penghalang bagi tiap-tiap orang untuk mencapai apa yang dimungkinkan oleh
persiapan-persiapan pribadinya dan ditanggung untuknya oleh sifat-sifat kemanusiaannya. Pada awal kedatangan Islam, ianya dipandang amal yang asing dan sukar diterima oleh masyarakat. Sehingga kan akhirnya agama Islam bertapak kukuh di muka bumi dan umat Islam tidak lagi dapat menolak dan mengingkarinya. Malah tidak lagi memandangnya asing sama sekali. Yang dihormati Maulana Abdul Rahman Balangkuti Kerala berkata, saya telah pergi ke Pulau Besar buat pertama kalinya pada 1 hari bulan Ramadan tahun 1365 Hijrah. Di sana saya telah melihat sebuah masjid yang kecil yang telah dibina lebih kurang 50 tahun yang lalu. Di sebelah utara masjid tersebut terdapat suatu makam yang istimewa dan terletak sebuah rumah yang kecil berhampiran dengannya. Di rumah tersebut tinggal sepasang suami isteri yang telah lanjut usia. Semasa itu dan sebelumnya masih terdapat ramai orang yang beragama Islam dan bukan Islam dari berbagai kawasan mengunjungi tempat itu. Mereka juga telah membawa barang-barang nazar bersama dan mengamalkannya dengan cara menurut adat tradisi. Dan mereka menziarahi makam yang terletak di atas paras laut di bahagian tanah masjid dan kemudian mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ini adalah tradisi kepada mereka yang menziarahi pulau itu. Di sana terdapat 41 makam atau 43 pengikut Syed Ismail. Di sana juga boleh diperolehi ilmu kerohanian dan kebatinan. Tambahan pula mereka juga berpeluang untuk menyaksikan kejadian-kejadian yang luar biasa. Saya telah mempelajari ilmu tasawuf dari seorang anak murid Syed Ismail. Pada suatu malam, ketika saya menziarahi makam Syed Ismail, saya telah terdengar suatu suara dan saya hanya dapat memahami sebahagian daripada suara tersebut. Dari mana datangnya suara itu tidak saya ketahui. Dengan kebenaran menantu Syed Ismail iaitu Abdul Rahman Alim, saya telah bernazar membaca Al-Fatihah selama 14 tahun. Namun kebanyakan mereka yang telah mengerjakan menunaikan nazar di makam tersebut bukan dengan membaca dan mengamalkan Al-Fatihah tetapi Al-Badriyah. Tetapi setelah terdapat larangan mengamalkan Al-Badriyah, sebaliknya diperintahkan agar membanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Maka saya turut meneruskan dengan pembacaan selawat ke atas Nabi SAW. Pada pagi berikutnya saya meninggalkan Pulau Besar. Hujan lah. InsyaAllah nanti kita sambung. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان. دامت بركتهم بحرمة أكرمنا الجبير أبو حبيب أبي والفقير حقير خطاي بسم الله لا شيء استجل بن أحمد وعن والديه وعن سائر المتبع عن عن الله ومحبته وأهله وأهله وأزواجه وأملاكه وأحبابه وشبابه وخلفائه وعامة أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لعنه في كل عالم إلى يوم القيامة وواسط من جمع هنا بسبابة ورحمة الله ومحبة ومعرفة وجمعية ظاهره وباطنه وعن إلى رأي وظهر كامل الألف وبركاته جدا روزي ما كنت ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin.